Yo guys, and welcome to my video. Hari ni Oppo baru je lancarkan Oppo Reno 8T 5G yang korang mungkin ada yang tengah cari telefon baru kan untuk tahun 2023. Dan biasanya kalau kita kenal dengan Oppo tahun lepas, tahun ni there's a bit different berbanding apa yang dia cuba aim tahun lepas. Sekarang aku dah nampak yang Oppo dah beralih arah dan dia cuba untuk menarik minat brand lain untuk masuk dekat dalam dia punya jenama juga. So dia tak terlepas untuk benda-benda macam ni so that dia orang dapat jual. And kalau ikutkan, ni adalah antara yang menarik Oppo buat perubahan instead of last year punya version. Alright, benda pertama sekali kita akan cakap pasal telefon ni adalah sudah tentunya dia punya screen dekat sini. So screen dekat sini is actually ialah AMOLED screen. Apa yang kita suka dengan warna yang vivid, warna yang terang and warna yang accurate ada dekat sebuah screen daripada AMOLED. Dan macam yang kau tengok juga dekat sini, yang mana kalau kau perasan banyak jenama dah start tukar kepada curve display untuk telefon mid-range. So tak terkecuali dengan apa yang Oppo buat, sebab kalau korang kenal dengan Oppo untuk price range macam ni juga dah beralih kepada 3D glass curve screen dekat tepi sebuah AMOLED screen. Dan untuk orang yang sukakan dengan high refresh rate, kali ni Oppo dah go on 100% 120Hz dan apa yang kau suka dengan smoothness and kepantasan tu ada dekat diorang punya mid range, so that korang boleh enjoy tanpa perlu pergi dekat mana-mana jenama. Dan aku cuba juga find out pasal dia punya screen ni, sebab kita tahulah kan untuk screen yang curve, untuk repair it's quite expensive. Tapi untuk kali ni juga Oppo nak just macam cheap things out. So diorang pun actually invest untuk buatkan dia punya glass sama tahan macam yang apa yang kau tengok dekat dalam kompetitor. Cumanya dekat sini aku tak boleh macam buat testing untuk korang kan. Tapi apa yang kau boleh tahu, diorang dah buat testing so that kita dapat peace of mind kalau pakai telefon ni and tiba-tiba jatuh. Jangan cuba sekali-kali sengaja jatuhkan screen ni. Tu je nasihat aku. Not just that, kita cakap sikit pasal dia punya back panel ni. Untuk orang yang sukakan macam flashy a bit, macam yang glitter ada dekat belakang ni, some of you may like, tapi untuk orang lelaki macam aku akan pilih yang warna lagi muted ataupun warna hitam lah kalau boleh, ataupun warna putih. Tapi untuk yang ni, untuk orang spesifik suka warna yang glitter, memang kau akan dapat flashy design and colour. Dan juga dia punya side ni adalah curve tau. Korang tengok dekat dia punya side macam ni kan. Yes, it's a bit curvy and nampak macam C-shape dekat sebelah kiri kanan. Kita pergi dekat part processor pula, since aku cakap pasal dia punya smoothness 120Hz and lajukan bila ada screen macam tu. And obviously kita perlukan processor yang cukup pantas, cukup laju and boleh handle all kind of stress untuk buatkan benda tu reality lah kan. So kali ni Oppo dah pakai prosesor daripada Snapdragon. Macam yang aku cakap, mungkin ada yang perlukan Snapdragon spesifik punya prosesor so that dia boleh buat kerja and dapat peace of mind tu kan. So kali ni dia dapat Snapdragon 695. Dan kebanyakan task yang aku boleh cakap korang guna macam biasa-biasa je, boleh je pakai untuk prosesor macam ni. Dan juga dia punya RAM tak adalah kecil, 8GB RAM. Plus kalau korang memang multitask gila-gila, boleh tambah dia punya RAM tu sampai like 12GB. So dia punya 4GB tu daripada memori dia. And macam biasa, untuk orang yang kenal Oppo mestilah tahu dia punya storage adalah agak besar, that is 256GB. So dia orang je yang macam buat storage gila-gila untuk sebuah telefon mid-range. Yang tu korang lah yang akan dapat kesenangan untuk simpan semua digital media ataupun apps dalam korang punya smartphone je, tak perlu nak guna cloud contohnya. Since kita dah cakap pasal dia punya processor, kita beralih pula dia punya ColorOS 13, the latest one yang korang boleh dapat dalam ColorOS. Lepas tu untuk orang yang pentingkan Android punya version, yes, korang akan dapat latest Android 13 punya version. Lepas tu macam biasalah, untuk sebuah ColorOS korang still akan dapat familiar punya quick setting dan juga notification center yang korang kebanyakannya dah macam like sebati dah dengan sebuah UI macam ni. Untuk orang yang suka, aku memang tak boleh nak deny. Tapi untuk orang yang nak adjust, korang perlu tukarlah dengan dia punya skin tu. So far dengan dia punya curve display and animation dengan 120Hz tu comes together, and bila aku buat multitasking and guna apps harian aku, memang tak ada masalah sangat. Cumanya dekat sini korang akan perasan lah ada a few bloatware, contohnya macam hot games, hot apps, yang mana benda tu korang boleh uninstall secara manual. Benda baru yang aku dapat tengok apa yang Oppo buat kali ni adalah 48 month fluency test tau. Basically Oppo buat test untuk dia punya smartphone ni untuk guna selama 48 bulan so that dia boleh kaji and boleh nampak sama ada telefon ataupun UI ni a bit laggy ataupun tak, so that dia boleh macam improve in case ada berlaku apa-apa. So dekat sini menunjukkan mana Oppo ni memang betul-betul nak ataupun betul-betul serius untuk buatkan kau punya pengalaman tu lagi better daripada kebanyakan Android phone yang lain. Other than that, aku boleh kata it's quite familiar untuk aku guna. Contohnya macam buka app drawer untuk korang susun kau punya apps. Lepas tu untuk orang yang sukakan widget, yes, dia ada. Cuma
Keluarnya dekat sini dia tak adalah widget macam lock screen macam ni. Dia still tak boleh nak buat. In future mungkin Oppo akan consider untuk buat benda tu dekat ColorOS 13 ataupun ColorOS 14 in the future. Obviously tak lengkap lah kalau tak cakap pasal dia punya powerful of the battery lah kan. Dekat sini dia pack 4800 mAh. Untuk orang yang buat all day punya task, aku rasa 4000 mAh tu tak ada masalah, especially bila korang pakai Snapdragon yang memang dah power efficient, especially untuk sebuah processor yang memang fokus untuk power efficient, that is sampai 6nm FinFET process. Dan macam biasa untuk 4800 mAh, obviously Oppo sepatutnya letak charger yang laju. Yang dekat sini dia pakai 67W dan boleh pergi 0 sampai 80%, 30 minit saja dia ambil masa. So dekat sini aku boleh kata a warm welcome lah untuk sebuah telefon yang memang letak charger dekat dalam kotak and boleh pakai all day, even macam yang aku cakap tadi, buat daily task pun. Kita cakap pasal dia punya kamera pula. Dekat sini kau boleh nampak dia ada tulis tau 108MP, klasik punya Oppo, dan kau boleh dapat sampai 40 kali zoom untuk dia punya macro lens. So dekat sini there's a bit different berbanding apa yang kita kenal dengan Oppo, sebab kali ni katanya dia dah fokuskan lebih kepada portrait untuk korang tangkap gambar sama ada orang ataupun subjek. So far aku guna untuk tangkap gambar landscape. Aku pergi dekat genting, apa yang kau tengok dekat sini adalah kebanyakannya natural punya landscape, dan boleh nampak awan, boleh nampak color, boleh nampak cahaya matahari tu keorenan, dan benda itulah yang membuatkan kamera ni nampak sangat-sangat lawa. Disebabkan benda tu juga ada a few tricks yang aku cuba buat. Contohnya macam bila tangkap gambar tu, aku pastikan turunkan exposure untuk pastikan gambar tu tak overblown sangat ataupun tak overexposure sangat. Kebanyakan kamera bila tangkap gambar secara default akan buatkan gambar tu nampak a bit wash out dan juga terlalu HDR looking. Dan dekat sini bila korang nampak aku cuba tangkap gambar, dia nampak color tu lagi preserve. Hijau pun nampak hijau, putih pun nampak putih, biru pun nampak biru, dan a bit saturated berbanding yang kalau kita biarkan gambar by default macam tu je. Lepas tu untuk dia punya kamera makro pula, yes, boleh nampak a bit detail untuk dia punya macro lens ni, and I'm quite amazed macam mana dia orang boleh hasilkan sebuah lens micro ni boleh zoom sampai 40 kali ikut dia punya milimeter. So untuk orang yang suka tangkap fotografi macam micro kan, this is the one you guys should get kalau korang tak beli sebuah telefon flagship. Yang ni dah dapat dah. Dia bukan macam typical kamera micro yang kau nampak dekat telefon murah yang lain. Dan korang boleh zoom sampai 40 kali kalau tak cukup lagi pakai yang sedia ada dekat sini. Alright, tu je dulu apa yang aku patut cakap pasal Oppo Reno 8T 5G ni, sebab dia baru je keluar kan. So aku dapat test kejap je. Dan untuk orang yang nak dapatkan telefon ni, actually dia dah buka pre-order sekarang daripada 7 sampai 10 hari bulan Februari, ataupun kau boleh buat sekarang lah kan. Dan kau akan dapat sampai 1 tahun 1 year extended warranty tau. So tu apa yang aku suka dengan Oppo bila buat pre-order. Lepas tu korang boleh dapat free gift siap harga RM377 dan free juga Oppo Enco Buds tu. Mana lagi korang nak dapat free gift macam tu? Oppo je setakat ni yang aku nampak meriah sangat-sangat kalau buat pre-order. Macam biasa guys, leave a like, subscribe, so keep smiling, and I'll see you guys on my next video. Bye!